Begitu juga bersempena dengan bulan Ramadan, bulan yang kita lebih kenalinya dengan bulan Al-Quran. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, dalam kesempatan masa yang ada pada tengah hari ini, saya nak menarik perhatian, nak mengajak tuan-tuan, diri saya sendiri, untuk kita sama-sama melihat bagaimana salafus salih yang terdahulu, alim ulama yang terdahulu memanfaatkan bulan Ramadan itu. Apatah lagi tuan-tuan, kita di penghujung Ramadan, kita pasti mengharapkan panduan-panduan yang telah terbukti berkesannya, yang mana telah pun dipelopori, telah pun ditunjukkan dalam lipatan sejarah oleh salafus salih yang terdahulu. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita membicarakan Ramadan, tak dapat tidak untuk kita sebut, untuk kita ulang berkaitan dengan Al-Quran. Sehingga ulama menyatakan Ramadan itu bukan semata-mata berpuasa tetapi Al-Quran, menjiwai Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan sekadar membaca tetapi menjiwai Al-Quran, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang terdiri di hadapan Allah, tuan-tuan, kita perlukan panduan untuk kita hidup, agar berkesan hidup kita, agar terbukti hidup kita sangat-sangat bermanfaat, sama ada hubungan kita, sama ada dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan manusia sekalian. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak buka tuan-tuan kisah kita pada pertemuan kita pada hari ini dengan seorang ulama yang namanya Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri, seorang ulama yang cukup terkenal. Kalau dalam bidang hadis, dia mendapat darjat yang tertinggi, Amirul Mukminin dalam hadis, darjat yang paling tinggi, tuan-tuan. Kalau dalam bidang fiqh, tuan-tuan, dia mampu untuk berijtihad sendiri. Dia, tuan-tuan, capai ataupun bergelar sebagai mujtahid mutlak. Dia boleh buat hukum sendiri, tuan-tuan, bandungan kepada Al-Quran, bandungan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak terikat dengan mana-mana mazhab. Dia mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam bidang tasawuf, akhlak, contoh tuan-tuan, zuhud dan juga kesalehannya tidak ada tandingan. Dia tidak ada tandingan. Tak kata hebat, tuan-tuan, dari segenap segi cukup hebat. Sehingga kan Syu'bah menyatakan Sufyan mengalahkan semua manusia dengan ilmu dan juga wara'nya. Jadi nak bicara tentang ketukuhan seseorang, tuan-tuan, kita tengok luar dan juga dalamnya. Dari sudut ilmu yang disampaikan, yang diperolehinya, dan bagaimana ilmu itu disampaikan, dan bagaimana pula hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dengan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kepada menjadikan majlis ilmunya dihadiri oleh ribuan manusia. Apa yang datang mengambil ilmu demi manfaat kepada dia. Tetapi bila datang dalam Ramadan, dia meninggalkan semua aktiviti dakwah dan ilmunya, dan dia menumpukan ibadahnya terhadap apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Bacakan Al-Quran, bacakan Al-Quran daripada masyarakat. Tuan-tuan, sehingga akan disebut oleh anak muridnya Abdul Razak As-Sad'ani, dia menyatakan bahawa setiap kali tibanya Ramadan, Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri akan meninggalkan semua ibadah dan membacakan Al-Quran daripada mushafnya. Dia ambil Al-Quran, tuan-tuan, baca daripada mushaf. Selak satu persatu dibaca. Dan begitu juga perakannya, iaitu imam
kebiasaan Imam Malik tuan-tuan. Banyak berdiskusi, banyak berdialog berkaitan dengan hukum akam. Ya, tuan-tuan, untuk lebarluaskan fiqh, dia berbicara tentang hukum dan sebagainya. Baik, bila masuknya Ramadan, maka dia akan tinggalkan. Dia menumpukan ibadahnya dengan membacakan Al-Quran daripada Mushaf. Itu tuan-tuan, dua tokoh yang sangat sangat disegani dari sudut ilmunya, dari sudut warak yang tuan-tuan untuk kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Ya, makna di sini tuan-tuan, Ramadan itu keterikatannya sangat rapat dengan Al-Quran. Ya, sangat rapat dengan Al-Quran. Al-Quran tuan-tuan penuh dengan keajaiban. Dia keutamaannya pula melebihi daripada kitab-kitab yang terdahulu. Sebagai panduan kepada kita di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Ta'ala nak sebut dua benda. Pertama sekali, bila kita baca Al-Quran, isi kandungan Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Al-Quran sebagaimana kita maklum dan mengandungi tata hidup, tata kelola akhlak. Bagaimana kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjawab kita sebagai seorang hamba. Dalam Al-Quran juga diceritakan tentang sifat-sifat orang yang saleh, orang mukmin, sifat-sifat orang yang benar. Ya, jalan mana yang perlu kita ikuti Al-Quran, Al-Quran. Maka apa terkandung dalam Al-Quran tidak ada keraguannya, bahkan digunakan sampai bila-bila, sampailah hari kiamat kelak. Di antara mukjizat Al-Quran, tuan-tuan, bila kita bacakan Al-Quran, mungkin kita mengalami kepayahan, kita mengalami kesukaran, tetapi semangat untuk kita bacakan Al-Quran itu tetap kita teruskan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memurniakan ganjaran yang lebih kepada orang yang berusaha, walaupun dia rasa payah ketika mana nak membacakan Al-Quran, tetapi Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada dia. Kalau biasa tuan-tuan kita bacakan, Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah, bahawa siapa yang membacakan satu huruf daripada Al-Quran, Allah Ta'ala falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan setiap kebaikan itu Allah Ta'ala gandakan dengan 10 kali gandaan, 10 kebaikan. Begitu juga tuan-tuan. Ya, jadi maksudnya kita baca. Bagi mereka yang tidak lancar sekalipun, dia akan tetap mendapat pahala. Mungkin ada dua tuan-tuan, orang yang lancar, orang yang tak lancar. Sudah tentu orang yang lancar itu bacaan dia panjang, bacaan dia tuan-tuan, mungkin tak dia dah 10 juzuk. Orang yang nak baca gagak ini mungkin juzuk yang pertama. Tetapi dari sudut pahala tuan-tuan, kalau kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW menyatakan al-mahiru bil Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang lancar baca Al-Quran, orang yang mahir baca Al-Quran, ma'as sakaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaan orang yang mahir baca Al-Quran. Dan dia baca Al-Quran, dia bukan setakat mahir tuan-tuan, tetapi dia membacakan Al-Quran. Dengan kemahiran tadi dia bacakan Al-Quran. Baik, walladhi yaqra'ul Quran, dan orang-orang yang membacakan Al-Quran wa yatata'u fihi, dan dia gagal, kurang lancar pada bacaannya, wa huwa alaihi syaqun, dan dia rasa payah, dia rasa susah, dia berhadapan dengan kesukaran ketika mana membacanya, maka Allah Ta'ala maka dia kata lahu ajrani, maka baginya dua ganjaran. Ganjaran yang pertama sudah tentu tuan-tuan, terhasil daripada bacaan dia tadi. Yang keduanya kesusahan dia. Dan ketika mana dia membaca dan dia bersungguh-sungguh, walaupun susah, dia tetap membaca, maka Allah Ta'ala berikan
ya, ganjaran yang kedua. Sebab hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tuan-tuan di sini sesiapa pun ada dia punya bahagian daripada Al-Quran. Maka ada pokok yang daripada Allah Taala. Nah, tuan-tuan, hadis Rasulullah banyak, ada cukup banyak memerintahkan untuk kita membacakan Al-Quran, menyebut tentang keutamaan Al-Quran. Cukup banyak, cukup banyak. Ya, tetapi mungkin kerana kesibukan kita, kealpaan kita, maka Al-Quran yang banyak manfaat itu, yang banyak kelebihan itu, kita tak sempat untuk belik dia, tak sempat untuk membuka dia, apatah lagi tak sempat untuk membacakannya. Allah Ta'ala berikan tuan-tuan, tuan-tuan, peluang ini sebenarnya untuk kita muhasabah balik kehidupan kita. Sejauh mana kedudukan kita di sisi Al-Quran, ataupun sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Uthman ni tuan-tuan, ketika mana dia wafat, meninggal dunia, mashafnya telah pun rosak. Macam mungkin tak nampak tuan-tuan bentuk mashaf itu kerana kelaziman dia membacakan Al-Quran daripada mashaf. Tuan, ya, kalau kita tengok balik, kalau kita gambarkan balik bagaimana Al-Quran yang ada di rumah kita, itulah keadaannya. Ya, ketika mana dia meninggal dunia, Al-Quran yang selalu dibacakannya itu macam tak nampak rupa dah tuan. Nak sebutnya memang kelaziman setiap hari Sayyidina Uthman membacakan Al-Quran daripada mashafnya tadi. Maka dapat majlis Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Sayyidina Uthman menyatakan, maka bila kita tengok cerita ini dan digambarkan bagaimana Al-Quran, fisikal Al-Quran, ketika mana Sayyidina Uthman meninggal dunia, nyata kepada kita keterikatan Sayyidina Uthman dengan Al-Quran. Sehingga dia menyatakan bahawa kalau hati kita bersih, maka kita mengharapkan bersih hati kita. Sebab itu kita beramal, sebab itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hati seseorang itu bersih, kita tidak akan pernah kenyang daripada Al-Quran. Tak pernah kenyang, tuan-tuan. Bagaimana orang yang belajar tentang Al-Quran, boleh ulama yang tambah dengan Al-Quran, atau tak pernah kenyang. Kalau dia tak bercakap tentang Al-Quran, dia akan bacakan Al-Quran. Kalau dia tak bacakan Al-Quran, tuan-tuan, dia akan berbicara tentang Al-Quran. Orang yang terbaik, tuan-tuan, mukmin Muslim yang terbaik ialah mereka yang belajar tentang Al-Quran, kemudian buat dan kemudian dia mengajarkan pula Al-Quran itu kepada orang lain. Tuan-tuan, kalau mungkin kita tidak mahir tentang Al-Quran sekalipun, tuan-tuan, tidak ada peluang sebenarnya untuk mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Dengan apa yang kita ketahui, surah yang kita ketahui, kan, mungkin tafsir yang kita fahami, kalau tak semua, tuan-tuan, satu ayat, dua ayat yang kita dapat di surah masjid dan sebagainya, daripada WhatsApp yang kita pastikan sumbernya, mari kita kongsikan dengan orang lain. Tuan, kita mengajak manusia untuk kembali semula kepada Allah Ta'ala. Maka itu yang dikatakan bagaimana kalau hati kita bersih, senantiasa akan berhubungan dengan Al-Quran, tak pernah lengkap, tak pernah kenyang dengan Al-Quran, atau tidak menyukai sesuatu iaitu di hari yang mana aku tidak membacakan mushaf Al-Quran. Tuan, dia rasa tak puas hidup dia kalau dia tak bacakan Al-Quran pada hari tersebut. Maka itulah tuan-tuan bagaimana dalam kalangan salafus salih yang terdahulu, keakraban mereka dengan Al-Quran. Tuan-tuan, pada bulan Ramadan, sebagaimana yang pernah disebut oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, dia nyatakan bahawa bila kita masuk Ramadan, kita akan berhadapan dengan dua jihad, tuan-tuan. Baik jihad puasa di siang hari. Bila kita siang hari, tuan-tuan, kita tak makan, tak minum, kita puasa, dan jihad qiyam. Dua jihad, jihad puasa dan juga jihad qiyam. Tuan-tuan, baik siang kita puasa, tak makan, tak minum. Orang tak makan, tak minum, tuan-tuan, ialah dia rasa tak larang dan sebagainya, maka dia kena
menguasai diri dia, untuk dia bekerja dan sebagainya, untuk dia teruskan hidup tuan-tuan, maka dia perlukan kepada tenaga. Maka tenaga yang ada tuan-tuan dibekalkan oleh sahur yang dia makan. Kan tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, kerana pada sahur itu ada keberkatan. Berkatnya tuan-tuan sama ada pada makanan yang kita makan ataupun pada waktu tersebut. Pada waktu tersebut. Salah satunya tuan-tuan pada makanan. Bila kita makan, kita akan bertenaga di siang hari. Sebab tu Nabi kata sunatnya tuan-tuan kita takhirkan sahur tadi, untuk bekalkan tenaga kepada kita. Kita pergi siang hari kita puasa. Pada malam hari kita qiyam. Tuan-tuan, solat tarawih yang kita bacakan, yang kita tunaikan itu apa yang dibacakan oleh imam? Surah Al-Fatihah. Setiap rakaat itu wajib. Kan tuan-tuan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu wajib. Kemudian, tuan-tuan, kita tengok imam akan baca surah-surah daripada Al-Quran. Ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Tuan-tuan, ada yang buat 20, ada yang buat 8. Jadi maksudnya sepanjang kita berdiri, tuan-tuan, apa yang diagalkan oleh imam dan apa yang kita dengar dia adalah Al-Quran Al-Karim. Maka kita tak kena berjihad. Jangan kita tinggalkan qiyam pada malam hari. Lagu mana cerita pun tuan-tuan kita buat, usahakan buat, sebab tarawih ni tuan-tuan sunatnya ialah secara berjamaah. Nak bayang seorang-seorang pun tuan-tuan tak ada masalah, boleh tidak ada masalah. Baik, senang tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang tuan-tuan yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali. Seterusnya dia tuan-tuan, bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, rugilah seseorang yang memasuki bulan Ramadan namun bulan ini berlalu begitu sahaja sementara dosa-dosanya masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takutkan tuan-tuan. Yang kita harapkan di penghujung Ramadan Allah Taala ampunkan dosa kita. Baik. Dia bukan setakat di penghujung Ramadan. Ada 5 perkara yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala buat umat Nabi Muhammad khususnya pada bulan Ramadan. Antaranya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada amal suri. Maka tuan-tuan, tapi kebersihan mulut kita nak jaga orang gosok gigi lebih dahulu. Maka di awal pagi kan sugi dan sebagainya. Tapi keluar juga bau yang kering, bau yang tak elok itu. Tuan-tuan, walaupun tak elok bau tersebut, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala cukup harum. Lebih daripada haruman suri. Allah Ta'ala tutup pintu neraka, Allah Ta'ala buka pintu syurga. Istimewanya juga tuan-tuan, Allah Ta'ala akan mengampunkan, memberikan keampunan terhadap dosa-dosa orang yang berpuasa di penghujung malam. Sesuai dengan apa yang dikerjakan. Sahabat-sahabat tanya tuan-tuan, apakah malam tersebut malam Lailatul Qadar sehingga Allah Ta'ala berikan Allah akan berikan keampunan. Maka Nabi kata, tuan-tuan, sesuailah orang yang bekerja diberikan upah sebelum penuhnya kering. Itu kata. Jadi maksudnya sebelum masuk pada hari yang berikutnya, tuan-tuan, Allah akan bayar ada upah, iaitu berupa keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok sedikit secara sepintas lagu sebagai penutupnya bagaimana hidup ulama dengan Al-Quran. Baik tuan-tuan, Abu Bakar Ash-Shibli meningkatkan ketekunan ibadahnya dan beliau berkata, ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku mesti menjadi orang yang paling pertama mengagungkannya. Maka jadi maksudnya di sini, kalau kita nak ikut para ulama tuan-tuan, bila masuknya Ramadan, dialah yang terdahulu untuk melakukan ibadah-ibadah ini. Dia nak menjadi orang yang paling awal melakukan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, Aswad bin Yazid ulama tabi'in di Kufah
mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau 30 hari tuan-tuan, 15 kali. Ya, dia tidur di antara Maghrib dan juga Isya. Selain pada bulan Ramadan, dia akan khatamkan Al-Quran setiap 6 hari sekali. Maksudnya satu hari tuan-tuan dia akan baca 5 juzuk. Dan habis 6 hari maka habislah Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tuan-tuan dia boleh habiskan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan. Bayang tengok tuan-tuan, dia kalau kita bahagikan satu hari 2 kali khatam Al-Quran, jadi mana kekuatan yang Allah akan berikan kepada dan lain tidak bukan bila seseorang itu memahami kedudukan Al-Quran dalam bulan Ramadan, keistimewaan yang Allah Ta'ala janjikan pada bulan Ramadan. Qatadah, ulama tabi'in di Basrah mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Bila tiba bulan Ramadan, dia akan khatamkan setiap 3 hari sekali. Jadi 2 tuan-tuan, ini 3 hari sekali. Dan pada 10 yang terakhir, dia akan khatamkan Al-Quran setiap hari sekali. Bagaimana kita tengok tuan-tuan dia, salafus salih yang terdahulu cukup mengambil berat tentang Al-Quran. Bagaimana mereka aturkan kehidupan mereka. Katanya manusia bekerja, manusia melakukan aktiviti seharian, tetapi masa yang diperuntukkan sebahagian besar kehidupannya ialah dengan Al-Quran. Dia dengan Al-Quran. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita nak tiup, kita rasa iri hati tuan-tuan, kita rasa iri, kita rasa Allahu Akbar. Di mana kedudukan kita dibandingkan dengan salafus salih yang terdahulu. Sedangkan tuan-tuan, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kelebihan tuan-tuan, sebenarnya memihak kepada kita sebenarnya. Dari sudut nak dapatkan sumber tuan-tuan, dari sudut nak dapatkan maklumat dan sebagainya tentang Al-Quran tuan-tuan, mungkin kalau kita boleh buat bandingan tuan-tuan, zaman kita ni tuan-tuan cukup mudah. Tetapi kenapa? Tahap kita, kedudukan kita masih jauh dan dibandingkan dengan alim ulama yang terdahulu. Maka tuan-tuan, kita nak kenal maju ke hadapan, langkah dengan selangkah langkah, dengan langkah yang cukup menunjuk tuan-tuan, untuk kita tiru alim ulama ini. Maka berbagi lagi mungkin 7 hari, mungkin 6 hari tuan-tuan, insya-Allah. Marilah sama-sama kita menunjukkan tuan-tuan, menunjukkan keupayaan kita, kesungguhan kita untuk beramal, untuk membaca Al-Quran dan juga beramal dengan Al-Quran. Dan kita jadikan ibadat kita yang terakhir tuan-tuan, ibadat yang bisu, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja tuan-tuan yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cacat cerita, maaf sangat-sangat. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.